for me, I think the question is, uh, cukup tak affordable housing dekat let's say kat KL, kat Klang Valley, and when you talk about accessibility and all this appropriateness, um, is there enough provision for the population that we have? And if not, how can we go about providing more? Like, what are the systems in place by the government or by the developers that can make that happen? I rasa macam when you talk about Pantai Dalam, when you talk about all this PPR kan, um, is there a way to make that better? Or is there a systemic problem that prevents it from happening? I think that's what I'm trying to figure out. Like, kalau nak buat tu, a lot of people are willing to do it. A lot of architects want to do this and try to help. Tapi kalau tak ada backing, tak ada a proper model behind it, it's very, very hard to do. So, I suppose as an economist, like, what are your thoughts on that? In term of affordable housing ni, sebenarnya masalah affordable housing ni takkan selesai dengan kita buat rumah tu harga murah. Tapi sebab macam tadilah kita cakap, dia arkitek sukalah kot gunakan term ni, in term of urban design tu sendiri. Bagaimana satu tempat tu boleh mengurangkan kos tu kepada kos lain selain daripada rumah, untuk membuatkan rumah tu boleh jadi affordable. Sebagai contoh, kita ambil kawasan yang ada akses kepada public transport contohnya. Okey, dengan adanya public transport, sepatutnya orang boleh tidak membeli kereta, dan itu mengurangkan dia punya liability kepada kereta. So dia boleh spend a bit more on housing sepatutnya. Tetapi disebabkan masalah urban design kita itu sendiri yang tidak, macam mana nak cakap, kita sebenarnya tidak ada satu konsep planning yang betul-betul planning. Kalau kita contoh, kita ambil township. Okay, kalau kita buka satu township, biasanya apa yang kita nak buat, kalau in term of planner atau arkitek, dia akan buat satu taman yang besar. Maknanya kita ada satu Central Park. Central Park, okay, bila ada satu Central Park, maknanya satu taman yang central, rumah di keliling taman Central Park itu akan jadi mahal. Betul? Dan rumah yang jauh daripada Central Park itu akan jadi murah sikit lah. Tapi masalahnya orang yang rumah jauh daripada taman itu perlu ada kenderaan untuk akses ke taman. Dan itu menyebabkan kos dia akan jadi lebih tinggi berbanding dengan orang yang rumah dia depan taman. Maknanya orang perlu ada kenderaan untuk akses kepada kemudahan. Orang perlu ada kenderaan untuk pergi ke sekolah, perlu ada kenderaan untuk pergi ke kedai. Maknanya kenderaan itu dah jadi satu kewajipan untuk orang, bukannya satu kemudahan. Maknanya orang tak ada option. Pada masa sama, bukan ke cara pemaju bangunkan kawasan-kawasan ini juga sebab dia respon ke market demand. Dan rata-rata orang yang nak membeli rumah, orang yang nak rumah, dan juga kira macam dia cuba sesuaikan dengan budaya orang Malaysia tu sendiri lah. Memanglah kita punya car ownership rate memang tinggi. Jadi kira kalau dia buat satu urban design yang macam emphasize public transport, dia akan bagi kesan kepada macam mana nak parking kereta, mana nak simpan kereta. Jadi dia mungkin tak sesuai dengan cara orang nak hidup lah. In term of how to make it better, contohnya tadi kita cakap pasal contoh Central Park. Why not we make smaller parks? Mana instead of one Central Park, kita ada 10 smaller parks, for example. Instead of satu area shop lot berpusat, mungkin kita boleh ada 10 area shop lot yang cater kepada demand untuk setiap kluster contohnya. Tapi ialah isu ni sebenarnya pergi balik kepada majlis lah sebenarnya, majlis yang meluluskan. Kalau ada political will, boleh. Isunya itulah yang ni yang saya faham lah kan. Dalam mentalitinya tak ada
fikirkan macam mana orang ni nak akses ke tempat ini kalau dia tak ada kenderaan. Macam mana orang ini nak akses dengan berjalan kaki. Macam mana orang ni nak akses kalau dia OKU sebagai contoh. Macam mana budak-budak boleh ke sekolah jalan kaki dengan selamat atau naik basikal dengan selamat. Kita tak ada mentaliti itu, dan mentaliti itu perlu mula ditanam lah saya rasa. Dan kerajaan tempatan, dalam kes ni kerajaan tempatan lah kot yang boleh mainkan peranan untuk push lah benda-benda ni. Satu contoh yang kita boleh tengok dan benda ni mungkin berjaya adalah perumahan bandar yang dibuat oleh DBKL. Okay. Tempat yang dibuat dekat dengan public transport. Alright. Dan orang-orang ni tak perlukan kenderaan. Maknanya orang-orang yang baru datang ke KL kan. Maknanya dia tak perlukan kereta, dia tak perlukan motor, dia ada public transport cukup. Dan maknanya bangunan tu sendiri tak perlu provide parking. Bila tak perlu provide parking, dia akan ada lebih space untuk bilik dan untuk rumah. Dan in term of parking, kita tahulah harga parking ni sebenarnya kos dia tinggi. Maknanya kalau kita buat rumah tu, katalah harga rumah 300,000, kos parking dia sebenarnya 30,000 satu lot, satu bay. Kan? Lebih kurang lah. Kalau kita boleh atasi masalah parking ini dengan menggunakan public transport yang ada. Sebagai contoh, kita tengok ada Dead Shopping Mall. Saya bagi contoh dekat area Ceras lah. Betul-betul sebelah MRT. Tapi pasar shopping mall tu mati. Kalau kita boleh convertkan shopping mall tu jadi satu affordable housing. Saya tak tahu in term of architect macam mana nak buat. Ini idea je. Okay, kita convertkan shopping mall tu jadi affordable housing. Kita boleh buat bilik 5,000 bilik lah katakan kan. Maknanya orang kat situ tak perlu ada parking untuk kereta. Yang orang yang nak duduk situ memang betul-betul guna public transport saja. Okay, ini sama seperti konsep yang dipakai oleh Sansiri di Bangkok. Okay, Sansiri dia jual rumah dekat dengan public transport dan dia tak buat parking. Okay. So, budak-budak muda yang baru start kerja, dia mampu beli rumah tu. Tapi rumah kecil lah, katalah 400 square feet. Saya tak sure exact ni. 400 square feet. So, bila dia dah kahwin, mungkin dua orang okey lagi lah duduk. Tapi bila dia dah ada anak, dia jual lah rumah tu. Dia beli rumah lain. So, maknanya bila dia masa mula-mula nak start career, in term of affordability, benda tu okey. Satu lagi isu besar tadi berkaitan dengan density versus sprawling lah kot. Maknanya kita nak orang ramai dekat bandar atau kita nak pembangunan tu lebih mencapah. Maknanya lebih luas lah. Isunya kalau kita nak hantar orang ke suburb, nak bangun ke suburb, satu isunya adalah sebenarnya tak murah sebab kos infra tu tinggi. So kalau kita nak meluaskan jajahan tu, jalan kena tambah internet, public transport, whatever lah, macam-macam lah. So kos dia sebenarnya tinggi. Dan in long run, masalah tak selesai pun. Sebab katalah kita hanya provide jalan, orang akan samalah macam sekarang. Hari-hari orang travel 2 jam, 3 jam dengan jamnya nak pergi KL. Masalah tak selesai. Sebab tu adalah kelebihan density dekat situ. Maknanya density tu maksudnya kita letakkan lebih ramai orang lah dalam satu kawasan lah, dalam satu area kan. Cumanya tak boleh terlalu dense lah kot. Maknanya kita kena ada satu pembangunan yang terkawal lah. Dan kalau kita tengok dasar rumah mampu milik pun, dia ada letakkan nilai density untuk satu area. Sebagai contoh dekat TOD, maknanya sebelah public transport, density dia berapa. Jauh sikit kawasan bandar, density dia berapa. Luar bandar, density dia berapa. Yang mungkin lebih reasonable lah untuk kita ni kan.